Selamat pagi semua, saya akan mengajak kita dalam doa. Bapa kami yang kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kepada Engkau kerana Engkau memberikan hari yang baru untuk mendekati Engkau. Pada saat ini kami ingin merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan telinga kami, biar kami dapat mengerti apa yang diajar oleh firman-Mu. Kami serahkan waktu ini dan ruang ini kepada tangan-Mu, biar Engkau mengiringi dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Mari kita naikkan pujian penyembahan ini, menyenangkan hatimu. Shalom, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Selamat pagi dan marilah kita terus diberkati
melalui firman Allah. Mari kita sama-sama membuka Alkitab dan membaca kitab Yehezkiel bab 3 ayat 16 hingga 21. Yehezkiel bab 3 ayat 16 hingga 21. Marilah kita belajar dari petikan teks ini untuk menjadi penjaga milik Allah yang setia. Yehezkiel bab 3 ayat 16 berbunyi demikian. 7 hari kemudian Tuhan berfirman kepadaku, "Hai manusia fana, aku mengangkat engkau menjadi penjaga bangsa Israel. Hendaklah engkau menyampaikan amaran yang kuberikan kepada engkau untuk mereka. Jika aku memberitahukan bahawa seorang yang jahat akan mati, tetapi engkau tidak menyampaikan amaranku kepadanya, agar mengubah kelakuan supaya dia selamat, maka dia akan mati sebagai seorang berdosa dan aku menganggap engkau bertanggungjawab terhadap kematiannya. Tetapi jika engkau menyampaikan amaran itu kepada seorang yang jahat, namun dia tetap berbuat jahat, maka dia akan mati sebagai seorang yang berdosa, tetapi engkau akan selamat. Jika seseorang yang baik mula berbuat jahat dan aku menghadapkan dia kepada bahaya, maka dia akan mati kalau engkau tidak memberi dia amaran. Dia akan mati kerana dosanya. Dan aku tidak akan mengingat perbuatannya yang baik dahulu. Tetapi aku akan menganggap engkau bertanggungjawab terhadap kematiannya. Jika engkau memberikan amaran kepada seorang yang baik supaya jangan berdosa, lalu dia menurut nasihatmu dan tidak berdosa, maka dia akan selamat dan engkau pun akan selamat. Saudara-saudari yang dikasihi, pernah saya menonton sebuah video pendek baru-baru ini tentang suatu kejadian yang berlaku di Meksiko. Dalam video itu, kelihatan seorang wanita. Dia sedang berusaha mengangkat berat 170 kilogram di sebuah gym. Di tepinya, kelihatan berdiri seorang lelaki yang tegak badannya. Mungkin dia seorang jurulatih di gym. Dan di belakang wanita itu pula berdiri seorang perempuan muda, mungkin sahabatnya, saya kurang pasti. Cuma apa yang berlaku seterusnya menjadi tragedi. Wanita itu mula mengeluarkan berat itu dari tempat letakannya dan cuba menahannya di kedua-dua bahu dan juga bahagian lehernya. Tetapi apa yang terjadi dalam sekelip mata sahaja, palang berat itu menghempak pada bahagian lehernya sehingga seluruh tulang belakangnya membongkok ke bahagian pinggangnya dalam keadaan yang masih hidup. Lalu lelaki dan perempuan di sekitarnya kelihatan begitu cemas dan mereka pun tampil cuba menolong wanita tersebut. Tetapi segalanya sudah terlewat. Menurut berita, wanita itu mati di tempat kejadian begitu sahaja. Saudara-saudari, apakah peranan seorang penjaga? Apakah peranan menjadi seorang penjaga? Seorang penjaga berperanan untuk memerhati keadaan semasa dan memastikan orang di sekelilingnya selamat dari semasa ke semasa. Cubaan yang ingin dilakukan oleh wanita itu sebenarnya kita sedar bahawa amat bahaya. 170 kilogram. Bukan 10 kilo, 20, 50 kilogram, tetapi 170 kilogram. Ini bukan main-main. Ini bukanlah berat sembarangan. Bagi seorang pelatih biasa, mana dapat dia tahan? Mengapakah persoalannya di sini? Mengapakah lelaki yang mungkin jurulatih tersebut dan perempuan yang mungkin kawan wanita itu tidak menghalangnya berbuat
demikian. Kenapa mereka hanya berdiam diri sahaja, berpeluk tubuh di situ? Atau sekurang-kurangnya mereka boleh menolong dia sebelum tragedi berlaku. Mungkin sampai sini kita berasa, oh ya, jahanam betul kedua-dua orang di sisi wanita itu kan. Tetapi sebelum kita melompat ke kesimpulannya, cuba kita juga renungkan. Adakah dalam hidup kita juga selalu kita bersikap acuh tak acuh? Berdiam diri dan berpeluk tubuh walaupun kita sudah melihat sesuatu yang bahaya, yang tidak benar, yang salah sedang berlaku di depan mata kita. Cuba fikirkan, apabila ahli keluarga atau kawan-kawan kamu berbuat salah atau sedang terjebak dalam sebuah tabiat buruk yang bakal membinasakannya, adakah Anda melakukan sesuatu? Adakah Anda bersuara ataupun Anda hanya berdiam diri dan berpeluk tubuh di situ sahaja? Dan jika Anda ingin menolongnya, bagaimana, saudara-saudari? Sebagai seorang penjaga milik Allah yang setia, kita melihat dan kita perlu mengambil berat. Sekurang-kurangnya kita berdoalah untuk mereka. Mungkinkah juga kita katakan sesuatu untuk mengingatkan sebagai suatu amaran ataupun nasihat bagi mereka? Atau mungkinkah kita melakukan suatu tindakan praktikal supaya mereka selamat, supaya mereka sedar dan tidak binasa? Sekali lagi, biarlah teks dari kitab Yehezkiel ini terus menjadi suatu peringatan kepada kita semua yang menjadi pengikut Yesus supaya kita siap menjadi penjaga milik Tuhan yang setia. Berjaga-jagalah untuk keselamatan diri dan juga jangan lupa orang yang ada di sekeliling kita. Bukan sahaja secara fizikal, tetapi juga dari segi jiwa dan rohani mereka. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, tolonglah kami agar hidup kami menyenangkan hati-Mu dengan selalu berjaga-jaga menuruti firman-Mu dan perintah-Mu. Roh Kudus, pimpinlah kami agar selalu saling memerhati, siap mendorong, menasihati, dan memberitakan Injil kepada orang di sekeliling kita. Agar bukan sahaja kami yang selamat, tetapi mereka yang kami temui setiap hari juga bertaubat dan diselamatkan dari kebinasaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa.